kita boleh buka ruang soal jawab, insya-Allah. Di sini ada beberapa soalan. Oke, saya baca soalan yang pertama ya. Kita pilih. Apakah hukumnya belajar ilmu agama dengan buku? Ada masyarakat mengatakan belajar agama dengan buku bermakna dia belajar dengan syaitan. Ustaz, tolong jelaskan. Berkenaan tentang belajar melalui buku, ya, kita kena ingat juga bahawa ia tidak tercela sepenuhnya seperti mana yang dapat kita faham dalam soalan tadi. Bahkan kita kata belajar melalui buku adalah sebahagian daripada cara atau metod kita menuntut ilmu, ya. Cuma nak kita kata belajar ada dua cara lah, ya. Satu dengan berguru, ya, dan satu lagi melalui buku. Ya, ini adalah dua cara asas dalam kita menuntut ilmu, ya. Cuma kita kata kita tak nafikan bahawa buat seorang yang baru menuntut ilmu, ya, dia perlu memulakan perjalanan dia menuntut ilmu tu dengan berguru dahulu, ya, kerana dia masih lagi baru, ya, dalam ilmu itu. Banyak, kalau bukan keseluruhan ilmu tu dia tak tahu benda, ya, maka dia perlu berguru supaya mudah untuk gurunya memperbetulkan mana yang salah dan silap, supaya guru tu dapat membimbing dia, ya. Kalau sekiranya dia sudah sampai ke tahap yang lebih tinggi, maknanya dia sudah ada asas dalam ilmu agama itu, ya, sudah ada asas yang sedikit sebanyak, ya. Kalau dia sudah, apatah lagi kalau dia sudah mantap dalam asas agamanya, maka di sini baru kita kata dia boleh, ya, boleh apa, terus menuntut ilmu itu daripada buku sahaja, ya. Kerana kita kena faham, satu peringkat dia akan dengan sendirinya terbebas daripada guru. Seperti mana keadaannya para ulama. Para ulama dia berguru dengan siapa lagi? Ya, orang berguru dengan dia, kan? Tapi adakah bererti bahawa ilmu dia sudah terhenti? Tidak. Ilmu ni takkan berhenti. Bahkan kita kata lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tahu kita ni jahil. Lagi banyak kita timba ilmu, baru kita akan sedar betapa jahilnya kita. Nak mengatakan orang yang kata aku dah tahu dah, aku dah belajar dah, aku dah faham, kita kena yakin bahawa kalau dia kata macam tu, maknanya dia tak faham lagi, ya. Satu-satu lah. Assalamualaikum Ustaz. Di sini saya ada 3 soalan. Sekejap. Soalan tu tak, salam tu tak kena tempat, ya. Kita sudah daripada pagi tadi, baru sekarang sudah mau bagi salam, ya. Tidak perlu. Sunnah Nabi dalam majlis Nabi, apabila ada para sahabat nak bertanya dengan Nabi, mereka tak akan kata Assalamualaikum ya Rasulullah. Mereka akan terus ajukan soalan. Soalan pertama, bolehkah membaca terus-menerus setiap solat subuh Jumaat harus dibaca surah As-Sajadah? Terus-menerus, ya, setiap hari Jumaat. Tidak dinafikan bahawa membaca surah As-Sajdah dalam rakaat yang pertama pada waktu solat subuh di hari Jumaat adalah sunnah. Manakala rakaat yang kedua dibaca surah Al-Insan, Ad-Dahr, Hal Ata 'alal Insani. Ini dua surah yang dianjurkan untuk dibaca pada solat subuh. Walau bagaimanapun, kita kena ambil juga kita kena ambil berat bahawa soal kita membaca ayat itu secara berterusan ataupun tidak bergantung kepada jemaah di belakang. Sekiranya kita khawatir bahawa masyarakat akan salah faham daripada perbuatan kita terus-menerus membaca dua surah ini dalam solat subuh pada hari Jumaat, mereka akan menganggap bahawa dua surah ini wajib,
Maka di sini kita perlu jelas kepada masyarakat bahawa ia bukan wajib dengan kita membaca surah yang lain. Maka sekali-sekala kita kena baca surah yang lain supaya mereka faham bahawa dua surah ni bukan wajib. Ada satu peristiwa berlaku kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, ulama hadis yang kita sebut tadi. Syekh Al-Albani dia telah merasakan hal ini. Setiap solat subuh hari Jumaat, imam akan baca dua surah ni. Maka Syekh Al-Albani khawatir bahawa jemaah kat belakang ni akan merasa bahawa dua surah ni wajib, sedangkan dia tidak, bukan wajib. Dia sunat, dianjurkan. Dengan arti kata kalau kita baca surah lain, sah, tetap sah sepenuhnya. Tapi itulah, maka Syekh Al-Albani dia ambil kesempatan untuk baca surah lain. Tapi ternyata apabila dia selesai baca, dia pun Allahu Akbar, rukuk, jemaah di belakang terus sujud. Jemaah di belakang terus sujud. Itu yang dalam surah As-Sajdah, kalau siapa yang tak perasan. Dalam surah As-Sajdah, sebelum rukuk ada sujud tilawah dulu. Apa ayat dia? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Betul. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Jadi jemaah kat belakang terus sujud. Nak kata betapa leka dan alpa jemaah kat belakang, tambah lagi mereka jahil. Solat subuh je, kalau imam tu Allah Akbar, maknanya sujud tilawah. Jadi mereka sujud. Mereka hanya sedar kesilapan tu apabila tiba-tiba dengar imam kat depan, Sami'allahu liman hamidah. Mereka masih sujud. Ya. Jadi ini kita kena raikan, ya. Kalau kita rasa bahawa jemaah perlu disedarkan bahawa dia bukan wajib, maka kita baca surah yang lain. Tapi kalau sekiranya kita faham, kita merasakan bahawa jemaah di belakang tahu bahawa dua surah ni bukan wajib, maka tidak ada masalah untuk kita terus-menerus membaca kedua surah tu dalam solat subuh. Kemudian soalan kedua, apakah berjanji itu pernah dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat? Berjanji. Saya ingat jawapan ringkas lah. Tidak, tak pernah. Ya, Nabi SAW tak pernah berjanji membaca zikir-zikir itu. Kerana apa yang pasti, kalau kita tanya kepada mereka yang membaca janji itu, mana hadisnya? Ayat Quran memang tak ada. Mana hadis yang mengajar lafaz-lafaz janji itu? Mati dia tak boleh bawa. Ya, mereka pun mengakui hal ni. Ya, jadi atas apa kita nak membaca bacaan-bacaan zikir-zikir ni yang tidak ada asal usulnya dalam agama? Ya, ini jelas hal baru yang diada-adakan. Ya. Kemudian soalan yang ketiga, tahlil dan surah Yasin itu apakah bisa pahalanya sampai kepada nama Allah? Tahlil dan surah Yasin. Tahlil dan surah Yasin. Ya. Bacaan zikir kita, bacaan Al-Quran kita, atau surah Yasin ataupun surah yang lain, surah Al-Fatihah pun, ya, boleh tak dihadiahkan kepada orang yang mati, ibu bapa kita ke, tak kira sesiapa, boleh tak dihadiahkan. Di sini tak dinafikan bahawa ada pendapat ulama dalam hal ni. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, ya. Tetapi kalau kita lihat bukti-bukti, hadis-hadis serta amalan para sahabat dan amalan, ya, para salafus salih dulu, generasi umat Islam dahulu, kita akan mendapati bahawa mereka, bukan tabiat mereka, bukan sifat mereka menghadiahkan amalan mereka kepada orang yang mati. Ya. Maka kita mendapati bahawa para sahabat tidak pernah berzikir atau membaca surah Al-Quran lalu menghadiahkan kepada orang mati. Sahabat tak pernah buat macam tu. Ya. Begitu juga dengan ulama-ulama dahulu. Ya. Bahkan kita melihat bahawa dia bercanggah dengan hadis Nabi SAW, di mana baginda bersabda, idza mata ibnu Adam, sekiranya anak Adam tu mati, maka terputus amalan dia kecuali 3 perkara: sedekah jariah, sedekah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh kepada kedua orang tua dia.
maka Nabi mengatakan amalan dia terputus. Adapun mereka yang kata boleh kita sedekah kepada si mati, maknanya apa? Amal pahala dia berterusan. Lagi kita sedekah, lagi banyak pahala dia, walaupun dia dah mati. Jadi pendapat ini bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya. Bahkan bercanggah dengan amalan para sahabat dan salafus salih dahulu, ya. Baik. Kemudian soalan yang seterusnya, apakah hukumnya membaca Al-Quran di kuburan? Membaca Al-Quran di kuburan. Saya merasakan dia ada kaitan dengan yang pertama tadi, ya, bahawa tujuan dia adalah untuk nak menghadiahkan kepada si mati. Yang mana kita lihat, insya-Allah kita dah ada asas sekarang. Asas agama kita apa? Al-Quran, hadis, apa? Menurut pemahaman para sahabat. Maka persoalan di sini, para sahabat buat macam tu tak? Ya, kerana kita kena faham, mereka lah paling yang mulia, mereka yang paling faham Al-Quran dan hadis sebelum kita. Ya, bahkan mereka lah yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut mengambil iktibar daripada apa yang mereka buat. Dan kita mendapati bahawa para sahabat tidak pernah buat macam tu. Ya, tidak pernah mendatangi kubur untuk membaca Al-Quran. Ya, itu satu. Dalam masa yang sama, itu kalau sekiranya mereka membaca Al-Quran tujuannya untuk nak menghadiahkan kepada si mati. Tapi dalam masa yang sama, nak mengatakan bahawa syaitan sentiasa memainkan peranan dia. Dia khawatiri bahawa orang yang membaca Al-Quran, implikasi perbuatan dia lebih dahsyat, di mana dia akan tergelincir ke arah kufur kalau sekiranya dia merasakan bahawa tempat perkuburan itu ada kelebihan. Ada kelebihan untuk baca Al-Quran. Di situ bahaya. Ini yang diistilahkan oleh para ulama sebagai penyembah kubur. Orang yang pergi ke perkuburan untuk melakukan amal ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, solat dan sebagainya, bermunajat, meminta hajat kepada si mati. Ini semua jelas, ya, perkara-perkara yang boleh menjurus kepada kufur, kepada kesyirikan. Kerana kita kata bahawa kalau nak solat, tempatnya adalah di rumah atau di masjid. Baca Al-Quran pun begitu, ya, berdoa pun begitu. Adapun perkuburan, tujuan dia dua saja. Yang pertama, untuk kita mendoakan si mati. Ini pun kita kata tak syarat untuk kita nak doakan si mati, nak doakan orang tua kita dan sebagainya. Tak syarat kita kena pergi ke kubur tu. Tak. Ya. Tapi seperti mana yang kita lihat, Rasulullah ada menganjurkan kepada kita doa ziarah kubur, kan? Apa doanya? Siapa ingat? Assalamualaikum ahlal qubur. Apa doa ni? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Ya. Kita mendoakan assalamualaikum, itu satu doa. Ya. Nak doakan orang yang mati secara amnya boleh. Ya. Itu tujuan kita, ya. Bila kita kebumikan orang yang mati itu, sejurus kita kebumikan, kita doakan sendiri-sendiri. Ya, seperti mana yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi ini tujuan yang pertama, mendoakan si mati. Itu pun bukan syarat untuk pergi ke kubur. Yang kedua, yang terakhir, untuk mengingatkan kita kepada mati. Itu je. Seperti mana yang disebut oleh Nabi, ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Ziarahlah kubur. Rasulullah suruh kita ziarah, tetapi bukan untuk ibadah. Sebaliknya, untuk mengingatkan kita akan mati sahaja. Wallahu a'lam. Kemudian soalan yang seterusnya, bolehkah kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai pangkal ataupun azimat? Ustaz, tolong jelaskan. Itulah, insya-Allah kita dah ada prinsip, ya. Sahabat buat tak? Sahabat buat tak? Maka kita mendapati sahabat tak buat. Bahkan mereka inilah yang lebih, orang kata apa, menggadaikan nyawa mereka. Bagaimana? Dalam perang. Mereka lagi banyak perang daripada kita. Kita perang kita kat atas katil tidur lah. Mereka berperang, jihad.
Tapi ada mereka pakai tangkal, sini celakangkang semua sini. Satu, mereka tidak mengamalkan begitu. Kedua, ini adalah perbuatan syirik. Percaya kepada tangkal, percaya bahawa tali yang dipakai itu akan menjaga dia, akan memelihara dia daripada celaka dan apa juga musibah. Ini syirik. Percaya kepada selain daripada Allah. Yang boleh memelihara kita hanya Allah. Adapun benda-benda selain daripada Allah ini, kalau kita percaya kepadanya, itu syirik. Kita kena faham. Kerana kita perlu ada kepercayaan bahawa keselamatan itu hanya daripada Allah. Menjaga kita daripada apa juga musibah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, tidak ada yang menjamin, ya. Maka orang yang memakai tangkal, tentulah dia ada kepercayaan. Kalau tidak, kenapa dia pakai? Dia percaya bahawa tangkal ini boleh menjaga dia daripada sial, boleh memelihara dia. Kita kata itu syirik, ya. Soalan seterusnya, ada sebagian berkata beriman dahulu baru belajar ilmu. Saya telah jelaskan. Jangan nak fikir apa maksud dia. Beriman dahulu baru belajar ilmu. Bergantung kepada apa yang dimaksudkan, ya. Sekiranya yang dimaksudkan adalah mengucapkan kalimah syahadah, ya, itu asas iman, kan? Mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi tentulah kita kata, apabila dia mengucap dua kalimah syahadah yang menjadi asas iman kita, dengan kefahaman ke dengan kejahilan? Kenalah dia faham. Kalau dia faham asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, kalau dia tak faham, tak jadi. Kalau dia faham Allah tu Jesus, lagilah parah. Itu tak masuk Islam, itu masuk Kristian, kan? Jadi dia kena ada kefahaman secara am. Adapun perincian datang kemudian, ya. Tak ada kita nak mengajar akidah macam hari ni kepada orang mu'allab, tak jadi. Orang mu'allab yang tak masuk Islam ni, kita ajar kalimah syahadah, asas-asas tu, itu sudah memadai. Adapun perincian akidah, perincian ilmu agama datang kemudian. Itu yang betul. Soalan seterusnya, musibah kebakaran ataupun banjir, kemalangan, adakah bala atau ia terjadi disebabkan dari tangan-tangan manusia? Kedua-duanya, ya. Musibah, bila kita kata musibah, kita kena faham juga bahawa musibah dia tidak bererti benda yang buruk je. Kadang-kadang benda yang baik pun hakikatnya musibah juga. Kita banyak harta, kita banyak duit, boleh jadi itu musibah, ya. Bahkan ia adalah musibah. Nak katakan musibah ni bukan benda yang buruk je, benda yang baik juga musibah. Musibah artinya ujian, macam fitnah tadi. Musibah dia adalah ujian, ya. Bala, ya, ujian. Jadi dalam musibah kita kata boleh jadi dalam benda yang baik ataupun dalam benda yang buruk. Cuma dalam benda yang baik, ujian dia apa? Nak menguji kita sama ada kita bersyukur atau tidak. Maka kalau orang tu mendapat harta yang banyak, rezeki yang berlimpah ruah, duit banyak, tapi kalau dia tak bersyukur, dia gagal dalam ujian tu. Seperti mana dalam musibah yang tak baik, dia ditimpa kemalangan, dia ditimpa kebakaran dan sebagainya. Apa ujian dia? Bersabar. Kalau dia tidak bersabar, dia gagal dalam ujian tu. Jadi insya-Allah ni kita kena faham, musibah dia bukan dalam benda yang buruk-buruk sebagai belaka. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril muslim, sungguh pelik orang Islam ini. Idza asabahu sarra syakar, sekiranya dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia, dia bersyukur. Wa idza asabahu dharra sabar, dan sekiranya dia ditimpa satu yang menyulitkan dia, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka dalam kedua-dua keadaan baik buat dia. Kalau ditimpa musibah baik, dia bersyukur, itu baik buat dia.
Dia menambahkan pahala dia dengan kesyukuran dia. Bila ditimpa musibah yang buruk juga, dia bersabar, akhirnya daripada musibah yang buruk tu menjadi kebaikan buat dia, di mana dia juga dapat menambahkan pahala dia. Maka akhirnya dalam apa juga keadaan, baik ataupun buruk, dia dah baik buat seseorang Muslim. Dan juga dalam soalan tadi, adakah dia hasil daripada tangan manusia? Ya juga, benar, ialah daripada hasil tangan manusia. Seperti mana firman Allah, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa juga musibah yang menimpa kamu, ya, musibah yang buruk menimpa kamu, maka ia adalah hasil daripada tangan-tangan kamu. Ini pun kita kena ambil tahu juga. Kalau kita ditimpa musibah, kita kena sentiasa ada sifat apa? Muhasabah. Apa arti muhasabah? Maksudnya kita kena cek apa salah silap kita. Ya, ini sifat orang yang beriman. Ada pun sifat orang yang bila ditimpa musibah, dia buat apa? Disalahkan orang lain. Oh, ini kerajaan buat. Oh, ini salah pemerintah. Ini bukan sifat orang yang beriman. Harga barang naik, salah pemerintah. Lah, harga barang naik satu hal, tapi apa kedudukan kita? Kita nak salahkan orang lain, apa manfaat yang kita dapat? Adakah kita dapat membebaskan diri kita daripada masalah tu? Buatlah macam tu, sampai bila takkan selesai masalah kita. Jadi kita kena muhasabah dan sentiasa berusaha memperbaiki keadaan kita. Soalan seterusnya, apakah pandangan Islam tentang seorang muslim yang hanya mengikuti perkataan tok gurunya tanpa mengkaji terlebih dahulu? Ya, ini keadaan orang kafir dahulu. Ini dipanggil agama nenek moyang, yang mana duka citanya dia menjadi keadaan rata-rata masyarakat kita pun. Orang Islam sama je, ya. Mereka apabila beramal dengan sesuatu, mereka tidak beramal hasil daripada soal selidik. Sebaliknya, mereka menerima dan beramal dengan cara taklid buta. Taklid buta, ikut secara membuta tuli. Kenapa buat macam ni? Kenapa engkau solat macam ni? Biasa kita tengok pergi mana-mana jemaah, pergi ke mana-mana masjid, tanya masyarakat, kenapa solat macam ni? Apa jawapan dia? Jemaah lain solat macam ni. Kenapa kau buat macam ni? Oh, mak bapak aku suruh aku buat. Kenapa kau solat? Ayah aku suruh aku solat. Nampak? Agama nenek moyang, dia ikut je. Apa yang orang buat, dia buat. Apa yang diwarisi daripada budaya dan adat, dia buat, tanpa dia selidik sejauh mana benar atau salah apa yang dibuat tu, sejauh mana ketepatan apa yang ibadah yang dibuat tu. Ramai orang bila buat zanji ke, buat berzanji, buat apa, talqin ke, buat cukur jambul ke, maulid Nabi ke, bila orang tanya buat, kenapa buat macam ni? Masyarakat buat. Tok Mufti kata boleh, Tok Kadi kata bagus, Ustaz aku dulu kat sekolah rendah dulu ajar aku. Alamak, kau sekolah rendah lagi, kau dah tua macam ni, takkan tak naikkan sikit ilmu tu daripada sekolah rendah, kan? Ini adalah hakikatnya adalah sifat orang kafir, di mana Allah kata dalam Al-Quran, inna wajadna aba'ana ala hudan wa inna ala atharihim lamuqtadun. Apabila para nabi menyeru umat dia supaya mereka membebaskan diri mereka daripada kesyirikan dan kufuran yang mereka buat tu, apa mereka jawab? Sesungguhnya inilah amalan yang kita warisi daripada nenek moyang kami, dan kita akan terus menerus, ya, kekal melakukannya. Terus mereka tidak membebaskan diri mereka daripada taklid itu. Soalan seterusnya, apakah pendapat Ustaz berkenaan orang yang selalu mencegah kemungkaran, akan tetapi pada suatu masa dia buat benda yang mungkar tersebut? Ya, ini juga kita jangan keliru, ya. Orang yang mencegah satu kemungkaran atau mengingkari satu kemungkaran, ya,
dia dalam masa yang sama ada kalanya dia melakukan juga. Di sini kita boleh melihat daripada beberapa sudut. Kita tak nafikan daripada sudut orang itu yang mencegah, yang menyuruh, yang mencegah satu kemungkaran tu, tapi dalam masa yang sama dia buat, itu satu kekurangan daripada segi orang itu. Seperti mana Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu suruh, mengapa kamu berkata sesuatu yang kamu sendiri tak buat? Maka tidak dinafikan ini adalah satu aib buat orang tu. Tetapi dalam masa yang sama kita kena beringat juga, itu daripada sudut orang itu. Daripada sudut kita pula, kita tak patut memperlekehkan apa yang dia buat. Perbuatan dia nak mencegah kemungkaran, benar atau tidak? Dia mencegah yang kemungkaran, kita patut setuju, kita patut sokong. Jangan kita perlekehkan. Alah, kau pun 2 kali 5 apa? Hari tu aku nampak kau kan? Ini contoh kan? Ini daripada sudut kita, kita jangan memperlekehkan perbuatan tu. Paling tidak dia lebih baik daripada kita, kerana dia paling tidak dia mengajak, dia mencegah kemungkaran tu. Adapun kita menjadi syaitan yang bisu, lagi teruk, ya. Lebih-lebih lagi kita kena ingat, manusia sehebat mana pun tak sempurna. Manusia sehebat mana pun mesti ada melakukan kesalahan, mesti ada salah silap. Ada siapa yang maksum? Adakah ini ketika kita kena kata seseorang tu dia kena maksum, baru dia boleh mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah mungkar? Kita kata sampai bila lah? Ini dipanggil talbis iblis. Ada yang orang kata, aku tak boleh lah nak pergi haji ke Mekah sebab aku banyak dosa. Ada pula ada yang jenis anak-anak, ibu bapa yang malu ataupun takut, teragak-agak nak mengkahwinkan anak dia, anak perempuan dia. Kenapa? Dia kata aku ni banyak dosa, aku ni tak boleh jadi wali dan sebagainya. Ini satu kekeliruan. Engkau nak pergi haji, kau nak pergi umrah, pergi. Jangan perbuatan dosa engkau tu menghalang kau. Kalau engkau buat dosa, tak bertaubat, wasu bila datang haji kau tak nak pergi haji lagi parah. Anak engkau buat dosa, ya, masa muda dan sebagainya. Tapi bila anak engkau nak kahwin, kau jadi wali. Kau sebagai bapa, kau kena jadi wali. Tapi kalau bila anak nak dikahwinkan, kau tak nak jadi wali, lagi parah. Nampak? Jadi ini yang kita kena perbetulkan kefahaman kita, ya, insya-Allah. Soalan seterusnya, berbicara tentang bid'ah, ada mengatakan bersalam-salaman selepas solat adalah bid'ah. Adakah ia benar, Ustaz? Jawapan ringkas, benar. Kenapa sahabat tak buat, Rasulullah tak buat? Senang kan? Mudah kan? InsyaAllah kalau kita dah ada asas, ia akan memandu kita sampai kita mati. Asas-asas yang cukup jelas, bukti-bukti yang cukup kuat. Nabi tak buat. Dia nak cuba nak melawan Nabi, sahabat tak buat. Yang lebih hebat daripada sahabat, ya, ada sahabat lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Masyarakat buat kan? Nabi buat tak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Oh, dah lepas salam baru nak dah lepas salam, dah habis salat, baru nak salam aku. Sebelum salat tak nampak aku ke? Ini nak kata kekeliruan juga. Kita bila jumpa orang, bila masa kita kena bagi salam? Masa mula jumpa tu lah. Bila masuk tu, bila duduk kat sebelah tu, Assalamualaikum. Tapi kita melihat masyarakat, salam pun tidak, dia berjabat tangan sahaja. Itu bukan salam. Jadi soalan tu pun tak betul juga. Dia bukan salam, dia berjabat tangan. Berjabat tangan sunat. Memberi salam, menjawab salam, itu yang wajib, itu yang dianjurkan. Jangan keliru. Maka akhirnya kita mendapati apa yang dilakukan oleh masyarakat, tunggang terbalik, tak kena tempat dari segala seginya, kan?
Boleh faham insya-Allah, ya? Soalan seterusnya ada 3 soalan. Soalan pertama, adakah doa boleh mengubah ketentuan Allah? Ya. Di sini ada perincian. Adapun dari segi ketentuan takdir, ya, tidak ada yang mengubahnya, ya. Seperti mana dalam hadis. Bagaimana dengan doa? Di sini perincian dia. Doa, adakah dia akan mengubah takdir? Tidak. Ya. Apa yang diubah adalah perintah Allah ke atas malaikat. Malaikat yang bertugas untuk melaksanakan suruhan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu yang boleh berubah. Allah boleh perintah ke atas malaikat tu supaya turunkan hujan, supaya membantu si fulan, supaya menyembuhkan si fulan dan sebagainya. Ini yang boleh berubah. Ilmu di sisi para malaikat yang melaksanakan tugas-tugas melaksanakan takdir itu. Ilmu di sisi para malaikat itu boleh berubah dengan doa. Adapun Lauhul Mahfuz, ketetapan takdir di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah, ya. Secara ringkaslah. Oke, soalan yang kedua daripada soalan tadi. Bolehkah kita kata Allah hanya menentukan sebab dan musabab sahaja, tetapi tidak menentukan perlakuan atau pilihan manusia? Sekali lagi. Bolehkah kita kata Allah hanya menentukan sebab dan musabab sahaja, tetapi tidak menentukan perlakuan atau pilihan manusia? Tak, ini salah. Ini adalah satu kenyataan yang batil, bahawa Allah hanya menetapkan sebab musabab. Terbalik, manusia sebab musabab, sedangkan hujung pangkalnya adalah pada Allah. Allah yang menetapkan segala sesuatu itu. Adapun makhluk termasuk manusia, dia sebab musabab. Bagaimana? Manusia disakit, maka dia berikhtiar untuk mencari rawatan. Dituntut. Kita dituntut supaya berikhtiar. Kalau kita sakit, kita cuba merawat. Maka kita pergi ke hospital, kita jumpa dengan doktor, kita makan ubat. Ini sebab musabab untuk kita nak memulihkan kesihatan kita. Tetapi adakah kalau kita makan ubat kita pasti sihat balik? Kalau kita jumpa doktor, confirm kita akan jadi sembuh? Tidak. Kembali kepada Allah. Ini semua sebab musabab. Ini adalah ikhtiar. Adapun ketentuan dia kembali kepada Allah. Boleh jadi kita sembuh dengan izin Allah, boleh jadi kita tak sembuh dengan izin Allah, ya. Soalan yang ketiga, ada orang yang anti hadis mengatakan adakah Al-Quran tak lengkap dan tidak memberi petunjuk yang jelas? Ditanya sekali. Ada orang yang anti hadis mengatakan adakah Al-Quran tak lengkap dan tidak memberi petunjuk yang jelas? Ditanya. Ini soalan, bukan statement. Mengatakan statement ke soalan? Statement lah ni rasanya. Anti hadis yang kata, kita tanya Al-Quran tak lengkap. Ini anti hadis dan anti Quran sekali. Ada orang anti hadis mengatakan ditanya pula, adakah Al-Quran tak lengkap? Okey, saya faham. Dia kata, adakah Al-Quran, dia tanya kat kita balik. Dia tanya kat kita, Al-Quran ni tak cukup ke? Yang kamu nak kena pegang dengan hadis ni kenapa? Tidakkah Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita segala-galanya? Seperti mana firman Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Sesungguhnya kami tidak tertinggal apa sedikit pun dalam Al-Kitab. Kita kata ada pun ayat ini, kitab yang dimaksudkan di sini bukan kitab Al-Quran. Sebaliknya, kitab yang dimaksudkan tidak kami tinggalkan apa pun, tidak sedikit pun kami tinggalkan daripada kitab. Yang dimaksudkan kitab di sini adalah Lauhul Mahfuz, kitab takdir. Ya, tidak ada apa pun yang terlepas dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bagaimana dengan Al-Quran? Kita kata menjadi reality. Seperti mana yang kita lihat, Al-Quran
dia hanya menetapkan asas-asas dalam agama. Secara kesemuanya, kita kata ya, secara kesemuanya. Prinsip asas, ya, kesemua agama, asas agama ada dalam Al-Quran, lengkap, ya. Tapi perinciannya tidak ada. Jelas dalam contoh salat tadi. Allah kata dirikan salat. Mana perincian dia? Kita tanya kepada orang anti hadis ni, mana perincian? Habis kau nak solat macam mana? Kan? Ni buatlah, dia mengarutlah di solat macam mana sekalipun. Kita kata adakah ini secara solat Nabi? Nabi baca ayat yang sama. Tapi adakah Nabi solat macam kau solat? Maka sekiranya engkau tidak mengikut hadis Nabi yang menjadi penjelas kepada Al-Quran, engkau akan menyimpang. Itu insya-Allah, ya, itu jawapan yang saya dapat berikan. Soalan seterusnya, apakah hukum wanita haid memegang dan membaca Al-Quran? Ustaz, tolong jelaskan. Ya, berkenaan tentang wanita yang haid, bolehkah dia memegang ke apa? Memegang dan membaca Al-Quran. Memegang dan membaca Al-Quran. Jawapan ringkasnya boleh. Ya. Kenapa boleh? Sebab tak ada larangan. Jawapan seringkas, tak ada larangan. Ya. Adapun hadis-hadis yang memberi maksud bahawa yang melarang perempuan haid membaca Al-Quran, hadisnya tidak sabit, dhaif. Ya. Adapun firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, sesungguhnya tidaklah yang memegangnya kecuali orang yang suci. Kalau kita kembali kepada ayat dan tafsir para ulama, yang dimaksudkan tidaklah yang memegangnya bukan manusia pun. Yang dimaksudkan adalah para malaikat. Dan kitab dalam ayat tu, la yamassuhu illal mutahharun, kitab yang dimaksudkan di situ adalah kitab Lauhul Mahfuz. Tidaklah yang memegang kitab Lauhul Mahfuz itu adalah kecuali para malaikat yang bersih, suci. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Quran illa tahir, tidaklah yang memegang Al-Quran kecuali orang yang suci, ada perincian, tapi yang kita boleh ringkaskan, yang dimaksudkan dengan orang yang suci di sini adalah secara paling umum, iaitu orang Islam. Ini kerana orang kafir adalah najis. Innamal musyrikuna najis, Allah kata dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang musyrikin najis. Maka kita kata, ya, orang kafir tak boleh pegang Al-Quran sebab dia orang najis. Dan Allah dan Rasulullah dah kata, la yamassul Quran illa tahir, tak boleh orang yang memegang Quran tu kecuali orang yang suci. Yang maksudnya adalah orang Islam, ya. Innal mu'min la yanjus, sesungguhnya orang yang beriman dia tidak najis. Yang najis adalah orang kafir. Maka akhirnya kalau kita lihat dalil-dalil, tidak ada dalil yang melarang orang haid untuk memegang, apatah lagi membaca. Satu, tak ada dalil yang melarang. Yang kedua, implikasi kalau kita melarang perempuan yang haid daripada membaca Al-Quran, secara tidak langsung, tanpa kita sedar, kita memutuskan hubungan dia dengan Allah. Kan? Dah lah dia tak boleh salat. Itu mengikut syariat, itu ketetapan. Tetapi adakah sehingga kita nak menafikan dia baca Al-Quran? Ini jelas satu kezaliman, ya, tanpa kita sedar. Maka kita kena berhati-hati dan jangan kita bersikap melampau. Sentiasa kembalikan permasalahan kita kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Soalan seterusnya, apa yang boleh Ustaz katakan tentang qasidah? Pandangan Ustaz tentang qasidah. Nak ringkas? Bid'ah. InsyaAllah kita dah ada asas, ya. Qasidah apa? Qasidah maknanya memuji-muji Nabi, ya. Ya Habib salam alaika, dia memuji-muji Nabi. Sallallahu ala Muhammad, dia memuji-muji, ya. Yang mana kita lihat lafaznya, gayanya dan lagunya, ini semua tak ada asas. Lafaznya tak ada hadis datang mengajar kita nak memuji Nabi, ya. Kita disuruh untuk memuji Nabi. Bagaimana? Dengan berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Atau yang lebih lengkap adalah seperti mana dalam tahiyat kita, dalam selawat tasyahud kita, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini selawat memuji Nabi yang paling lengkap, mengikut apa yang diajar oleh Nabi. Kita kena sentiasa ikut apa yang diajar oleh Nabi. Jangan kita mereka-reka. Kerana kalau kita mereka-reka, seolah-olah kita tak pandang apa yang diajar oleh Nabi. Dan inilah satu yang sesat. Ya. Jadi ambillah apa yang diajar oleh Nabi. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah satu contoh teladan yang baik. Rasulullah menjadi contoh kita, ikutan kita, teladan kita. Jangan kita menambah-nambah. Keduanya dari segi gaya dan lagu, kenapa nak dilagukan? Sallallahu alaihi. Jangan. Ini bukan Al-Quran. Al-Quran ya dilagukan, dibaca dengan tajwid dan tartil. Ya. Ada cara dia. Tapi kalau sehingga selawat pun nak lagu, ini bukan, Nabi tak ajar macam tu. Nabi tak buat macam tu. Sahabat tak buat macam tu. Orang yang paling sayang kepada sahabat, kepada Nabi siapa? Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali. Isteri Nabi Aisyah, isteri yang paling disayangi oleh Nabi. Anak Nabi Fatimah. Ini orang yang lagi sayang kepada Nabi daripada kita. Tak payah nak gaduh lah. Mereka lagi sayang kepada Nabi daripada kita. Tapi adakah mereka sehingga menyanyi-nyanyi depan Nabi sallallahu alaihi. Nabi pun, kau ni apa ni? Ini rekaan daripada saya. Ya. Boleh faham insya-Allah? Ya, insya-Allah jelas. Ya, bagi orang yang ingin mencari kebenaran. Soalan seterusnya, saya ingin bertanya satu soalan. Apakah hukum orang yang sembahyang sunat selepas azan Jumaat? Sekali lagi. Solat Jumaat, ya, orang solat 2 rakaat selepas azan kedua, selepas azan pertama solat Jumaat. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, bila solat Jumaat ada 2 azan. Azan yang pertama apabila masuk waktu. Azan yang kedua 10 minit selepas tu, apabila khatib keluar. Ya. Maka antara 2 azan, azan yang pertama dan kedua, azan yang pertama selepas masuk waktu, nak tunggu azan kedua, ada solat 2 rakaat tak? Atau boleh yang diistilahkan 2 rakaat qabliyah. Qabliyah maknanya 2 rakaat sebelum solat fardu tu, sebelum solat Jumaat tu. Ada ke 2 rakaat qabliyah? Kalau kita kembali kepada amalan Nabi, amalan para sahabat, tidak ada istilah qabliyah 2 rakaat lebih atau kurang sebelum solat Jumaat. Tidak ada. Bahkan pada zaman Nabi, ketika hidup Nabi, hanya ada 1 azan, yang mana azan itu akan dikumandangkan apabila Nabi keluar sebelum naik ke atas, apabila Nabi keluar naik ke mimbar memberi salam. Itulah satu-satu azan yang akan dikumandangkan selepas itu. Maka jelas selepas azan dikumandangkan, apabila Nabi sudah naik di atas mimbar, adakah ada solat selepas azan tu? Tentu tidak. Sebab para jemaah, para sahabat akan fokus mendengar khutbah Jumaat. Maka tak ada ruang untuk mereka nak solat qabliyah. Maka persoalan di sini, mana datang solat qabliyah ini? Ya, ini adalah satu kekeliruan. Adapun ba'diyah selepas solat Jumaat, ya, ada 2 rakaat atau 4 rakaat, terpulang, ada pilihan. Kita nak buat 2 rakaat ba'diyah atau 4 rakaat ba'diyah dengan 2 salam, terpulang. Tapi qabliyah yang masyarakat buat, bila azan pertama je, Allahu Akbar, ya, la ilaha illallah, habis je azan, orang semua bangun kan, pergi ke depan, isi tempat kosong. Baguslah isi tempat kosong kat depan tu. Tapi nak kena solat 2 rakaat, kenapa? Mana datang? Tanyalah masyarakat kat dalam masjid mana-mana, kenapa kau solat 2 rakaat ni? Saya boleh guarantee semua tak tahu. Tak tahu. Aku ikut je. Semua orang bangun, malulah tak bangun. Nanti orang kata aku malas pula. Aduh. Agama jadi macam tu pula. Ya, agama ikut-ikut. Ya. Soalan seterusnya, apakah hukum isteri yang terpaksa hadir
ke kenduri arwah kerana desakan keluarga, serta keterbatasan ilmu agama. Dalam keluarga tersebut pada masa yang sama si istri dan si suami mengingkari perbuatan itu dan mengetahui ia adalah bid'ah. Alhamdulillah. Maka mereka perlu mendahulukan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan kepada manusia. Kalau mereka sudah tahu bahawa ini adalah satu dosa, ini adalah satu yang tidak diredai oleh Allah, maka mereka perlu beramal dengan sejajarnya. Adapun kalau kita dah tahu ini dosa tapi kita buat juga, ini masalah, ya. Maka kita perlu mencari keredaan Allah dahulu. Keredaan manusia datang kemudian. Adapun kita mencari keredaan manusia tetapi dalam masa yang sama kita membuatkan Allah murka ke atas kita, ini bahaya segala bahaya. Ya, apa yang boleh menjamin kita akan terselamat daripada perbuatan tu? Yang mana jelas ia bercanggah dengan bercanggah dengan syariat Islam. Maka mendahulukan ketaatan kepada Allah sentiasa, mendahulukan keredaan Allah sentiasa. Manusia bergantung. Kalau sekiranya bertepatan dengan kehendak dan ketepatan Allah, keredaan Allah, boleh. Tetapi kalau dia bercanggah dengan ketetapan Allah, bercanggah dengan kehendak Allah dan membawa kemurkaan Allah, kita kena jauhi, insya-Allah. Soalan terakhir, sebab masa pun kita sudah menyimpang jauh, ya. Soalan terakhir, apakah perbezaan di antara golongan Asy'ariyah, Jahmiyah, Murji'ah dan Karamiyah berkenaan pengertian iman? Dan apakah pengertian iman yang sebenar? Kita dah sebut tadi kan, yang Jahmiyah, apa tadi, Murji'ah, ni masalah iman tadi yang kita sebut. Yang masalah iman, ya, di mana Murji'ah, dia kumpulan Murji'ah, ya, sebenarnya, ya. Murji'ah daripada Mu'tazilah, ya. Murji'ah pun sesama mereka berselisih juga. Ya, nak kata ke orang-orang ahli batil, sesama mereka pun mereka bercanggah, ya. Murji'ah ada di kalangan mereka mengatakan iman itu di hati sahaja. Ada yang menambah di kalangan Murji'ah juga, dipanggil Murji'atul Fuqaha. Mereka mengatakan bahawa iman itu di hati dan di lidah, di mulut, dengan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini orang ni sudah lengkap imannya di sisi orang Murji'ah. Bahkan mereka mengatakan orang yang mengucap kalimat Allah atau percaya dengan Allah di hati, imannya sama seperti Nabi, sama seperti para malaikat, sama seperti Jibril. Sungguh melampau, ya. Jadi itu tafsiran, ya, tentang iman di sisi Murji'ah dan pecahan-pecahan dia. Tetapi insya-Allah kita sudah faham tafsiran iman di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu apa? Kepercayaan di hati, kata-kata di lidah, kita percaya dengan Allah, kita melafazkan syahadah dengan mulut, dan kita beramal dengan anggota. Kita solat, kita puasa, kita zakat, ini sebahagian daripada iman kita, ya. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu dia ada 70 cabang dan bahagian. A'laha, yang paling tinggi, iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, ya. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, kita mengangkat apa juga yang mengganggu orang lalu lintas, apa juga mengganggu, batu, sampah, duri dan sebagainya, kita buang supaya orang yang lalu lalang selamat. Itu perbuatan itu sebahagian daripada iman. Lalu Nabi mengatakan wal haya'u minal iman, dan rasa malu pun sebahagian daripada iman. Jadi hadis Nabi secara jelas mentafsirkan bahawa perbuatan juga termasuk daripada iman. Jadi iman itu adalah kepercayaan di hati, kata-kata dengan lidah, perbuatan dengan anggota. Dia bertambah dengan ketaatan, dia berkurang dengan kemaksiatan. Itu tafsir iman, ya, insya-Allah.